Yang mana malam ini tajuk pun lain macam karangan tajuk tajuk takdir tercipta. Takdir tercipta, kisah jodoh dan kehidupan dalam bab bermunakahat. Jadi bila sebut tentang takdir ni, takdir tercipta ni, kita cerita tentang jodoh. Takdir semua orang tahulah. Semua orang tahu tentang bagaimanakah kita mempelajari tentang konsep qada dan qadar, Dan ada pertanyaan orang tanya dalam bab jodoh ni. Tu ramai budak muda datang ni, tajuk jodoh ni. Bila tanya bab jodoh ni ditetapkan ataupun harus kita usahakan? Harus kita usahakan atau macam mana? Kadang orang perempuan marah, kalau dah dia mencari, jumpa lah dia, contoh kan. Sebenarnya tak, kita kadang-kadang kita kena hati-hati dalam bab ni, Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami berkaitan dengan takdir yang menimpa diri manusia terlebih dahulu. Pernah ada perdebatan, penghujahan berkaitan dengan ketentuan dan ketetapan Allah terhadap diri manusia, iaitu adanya fahaman Jabariyah dan fahaman Qadariyah. Yang mana kaum Jabariyah, kaum yang menyatakan bahawa manusia itu ibarat anak wayang yang diprogramkan, ibarat macam ada dalam wayang kulit tu, dia yang buat mana semua Allah Ta'ala tentukan. Habis segala-galanya. Dan apa pun yang datang pada manusia, orang itu semua kehendak Allah. Tetapi kaum Qadariyah pula menyatakan sebaliknya bahawa manusia berkuasa atas diri dia sendiri. Kita yang usahakan. Allah tak masuk campur pun untuk terlibat dan mengganggu apa yang ingin dilakukan oleh manusia. Dan perbezaan ini berlangsung begitu lama, berhujah, berlawan, kemudian dicelah dan diharmonikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah melalui Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyatakan bahawa berkaitan dengan dan ketentuan ketetapan Allah itu terbagi dalam dua istilah, iaitu qada dan qadar. Settle. Cerita tentang qada dan qadar. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang mana jumlahnya begitu banyak tetapi tidak terhingga selagi ia belum terjadi, disebut sebagai qada. Jadi esok tu nak jadi macam mana, esok akan jadi macam ni, akan jadi macam tu, jadi macam ni, dan seterusnya. Sementara qadar itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi di antara sekian banyak pilihan itu, mana yang terjadi, itulah yang akan menjadi takdir kita. Itu yang terjadi itu, itulah dia takdir kita. Ketentuan dan ketetapan Allah itu bersifat mubham ataupun tidak boleh diubah sama sekali. Contohnya, siapa orang tua kita, tak boleh tukar. Tak ada siapa dan tak ramai lah untuk ni, untuk tukar, untuk lain. Tapik dah. Bangsa kita, kenapa lah aku lahir Melayu, tak lahir jadi orang putih? Jenis kelamin kita, sibuk dah elok-elok senapang, sibuk nak tukar jadi perempuan. Dah senapang yang saja-saja. Tapi dalam bab khunsa lain. Khunsa lain, kadang-kadang ada orang dia kena nilai aspek kecenderungannya. Ada kes, ada keadaan yang mana dia ingat dia perempuan, dia ada dua-dua. Dia ingat dia kecenderungan dia perempuan, tapi bila meningkat dewasa, dia rasa kecenderungan dia lelaki sebenarnya. Itu lain. Tapi orang yang mengada-ngada, dia terasa naluri perempuan yang lagi tinggi, sepak lah. Payah warna kan. Dia bukan kunsa, orang ngada kan. Macam tu. Jadi sementara ada juga sifatnya mu'allaq, iaitu bersifat pilihan, yang kerana ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita maupun doa-doa kita boleh menjadi berubah. Contohnya kesihatan kita. Kita boleh tentukan. Kadang-kadang ada orang ada putih asa, tak apalah, mati-matilah. Jadi apa? Dia dekat hospital, doktor dah cakap ni kena buat rawatan ni. Tak, saya sanggup tanggungjawab. Ni dalam perut ni bahaya ni. Dia pilih sendiri, dia nak balik. Dia tak nak usaha apa dah. Dia nak tunggu ke mana, nak tunggu mati je. Tu maknanya dia ada pilihan lagi, boleh usaha lagi, tapi dia tak nak usaha. Kan? Jadi maka bila kita tengok tentang pertanyaan jodoh pula, maka kaum Ahlussunnah wal Jamaah, pihak Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahawa manusia itu memiliki pilihan yang tak terhingga. Dia boleh jadi A, dia boleh jadi kahwin, dia boleh jadi kahwin, boleh jadi kahwin banyak kali, dia boleh jadi tak nak kahwin, boleh jadi dia tu akhirnya dia nak kahwin tapi dia tak kahwin-kahwin, macam-macam. Bahkan boleh jadi ada qada yang dia tidak akan sama sekali memiliki jodohnya sampai akhir hayatnya. Dan kita tidak tahu qada ini ketentuan Tuhan yang sama sekali kita tidak mengetahuinya. Yang kita ketahui, ketika qada menjadi qada sudah terjadi, maka itulah takdir yang ada pada diri kita. Kan?
Jadi maka bagi manusia, sebabkan kita tak tahu qada'nya, ada siapa yang tahu? Dia dah tengok ada buku dia macam mana? Tak tahu kan. Jadi selagi mana kita tak tahu, maka agar kita ni nak keadaan jadi baik, maka kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar. Berapa ramai orang kata ni tak boleh mengandung. Memang saya tengok you punya ni tak boleh. Tiba mengandung lah. Orang cakap dia tak boleh macam-macam. Dia pula tertekan sudahnya setelah 15 tahun baru dapat anak. Ada? Kan? Ada orang tu tak boleh ni kena ikat ni. Dia pun buat proses kan. Dia kata irreversible. Dia kata tidak boleh diubah. Mengandung ada lagi. Kan? Maknanya kita ni siapa? Kan kita ni siapa? Tu sebabnya ada orang tu, ada satu doktor pakar tu di luar negara. Dia tunjuk dekat satu dunia dia doktor pakar, pakar bedah. Anak dia lahir ada 6 jari sebelah ni. So dia buat operation, dia buang satu jari tu. Macam cerita, siapa pelakon Hindustan? Yang ada 6 jari tu? Saya takutlah kau jawab. Dia ada 6 jari, sebelahnya 5. So dia pun operate, dia buang. Dia kata aku doktor yang hebat, aku doktor pakar, anak aku dah normal, 5 jari. Dia buang satu tu tanpa kesan. Nak tak nampak benar lah. Apa lahir anak yang kedua, empik jari. Macam mana kau nak buat? Kau kata kau hana benar kan? Macam tu lah cerita kan. Dan ikhtiar tu dengan usaha, termasuklah doa dalam jodoh. Kadang orang tanya, kenapa lawan tak nak gadget ni? Aku ni tak cantik kau. Ramai orang cantik tak kahwin. Bukan sebab dia tak cantik. Ada orang tu dah muka tak boleh belah. Muka tak boleh belah, banyak kali kahwin. Kita tengok apa ilmu pakai kok handsome lah kita lagi kan. Rupa-rupa kita tak ada penyakit berani, tak ada. Berani tu tak ada. Orang lelaki tu banyak kali dia kahwin, jap kahwin. Anda betul dah. Walaupun muka tak handsome, bukan sebab handsome tak handsome. Apa kurangnya aku? Sampai bila aku nak hidup seseorang? Itulah antara persoalan yang biasanya timbul dalam minda seseorang bila merasakan dia lambik ataupun borek jodoh kan. Macam-macam usaha dilakukan, antaranya topuk pokok kelapa ke kampung tu. Contoh macam-macam lah, apa tu orang kampung. Topuk tiang lah, apalah. Pergi pesan ke imam nak pergi umrah, imam tolonglah, imam minta tolong ke imam. Tolonglah imam, doakan saya depan Kaabah tu imam. Kau bukan pergi umrah ni kau. Doa sini tak boleh pakai, dia sendiri tak nak minta suruh orang lain ni. Doa pun pakai penswastaan tu taklah tu. Kan? Kita sendiri tak nak usaha. Kita doa jugalah, cuma minta imam tolong doa sama. Kan? Ikhtiar. Sebab kalau kita tengok contoh macam Nabi Ayub AS kan? Nabi Ayub AS, kalau kita ingat dia diuji dengan penyakit. Ingat tak? Diuji dengan penyakit kulit. Di penghujung lah ringkas cerita waktu nak apa tu, Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub hentakkan kaki dia ke bumi. Bila hentak terpancut air, yang kau gunakan air itu untuk mandi dan gunakan air itu untuk minum, insyaAllah eloklah penyakit kau kan. Tapi pada ketika itu nak tunjukkan hentak kaki tu apa? Ikhtiar. Makna kena usaha juga kan? Tapi tak usaha pun mungkin ada. Dia relax, tiba-tiba mak carian ikhtiar orang lain. Dia jodoh ni untuk kau lah. Mak tengok berkonan benar, mak tengok jadi kau nak lah ikut mak lah. Ya, memang ada kan? Percayalah bahawasanya kan, jodoh ini adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sebelum kita dilahirkan, dan setiap apa berlaku dan ketentuan ditetapkan adalah yang terbaik buat kita. Kenapa jodoh seseorang itu begitu berat dan lambat? Bagaimana kita nak tahu seseorang itu ialah jodoh kita? Itu pun nak kena tahu lah. Setiap orang ada jodoh, dan sebelum menjawab persoalan itu, jom kita tengok apakah jodoh yang mana telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Jodoh seseorang itu pasti ada, sama ada di dunia ataupun tidak di dunia ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Perbincangan dalam kalangan ulama, jodoh setiap orang ada seperti mana rezeki pun ada. Macam rezeki kita tak sangka-sangka, jodoh pun tak sangka. Kadang ada orang dia bongi, kenapa aku tak jadi dengan lelaki tu? Aku syok orang dengan lelaki tu. Perempuan dia marah. Dan aku rasa tu jodoh aku dah. Rasa dia memang sepadan. Sudah lelaki tu kahwin dengan perempuan lain. Dan bila lelaki tu kahwin dengan perempuan lain, bodoh tak gunanya jantan, mati lagi baik, dia marah. Lepas 10 tahun, kan, kita pula dah jumpa jodoh. Yang perempuan tu pula dah jumpa jodoh lain.
Dapat lelaki bukanlah pilihan utama dia, tapi family dia dah tetap untuk dia kahwin. Dan akhirnya dia nampak perlahan-lahan suami aku ni pun boleh tahan juga, kerja rajin kan. Dan dia dapat tahu yang bekas boyfriend dia dulu tu, yang kahwin dengan perempuan lain tu, dipijak bini dia lagi kan. Masa tu dia ingat apa? Mujur aku tak kahwin dengan dia. Ada ayat ayat yang mujur nasib baik, ayat gitu. Itu sebab kita kena percaya tentang jodoh. Kadang-kadang barangkali kamu suka sesuatu, barangkali tidak baik buat kamu, Allah tak beritahu. Dan bila tak suka sesuatu, barangkali itulah yang baik buat kamu. Itu sebab jangan terlampau gama kat satu perkara, jangan terlampau bonci kat satu perkara. Kadang-kadang dia bonci dengan lelaki tu, menyampah dengan lelaki tu, sudah jadi lelaki dia. Nampak nak cakap apa? Aku kalau boleh aku tak nak perempuan yang macam ni, itu jadi bini dia. Nah, tu sebab hati-hati bila bercakap. Macam lelaki lah, aku macam mana pun takkan kahwin lagi, itulah seorang bini aku. Jangan cakap, berani sebut. Kita bila sebut tu mengundang tau, mengundang cabaran daripada Allah. Tapi kalau kita cakap, mudah-mudahan Allah perkuatkan hati aku, tetapkan iman aku, mudah-mudahan itulah satu-satunya isteri aku, macam tu. Sorah ke Allah, bukan kita yang handal. Sorah ke Allah Ta'ala, akhirnya pulang balik ke Allah. Nampak? Rezeki macam mana ni? Kerja macam mana? Tahu amat? Itulah tahu lah. Kalau aku kerjakan dengan dia, mungkin hidup aku tak susah macam ni. Salah ayat tu. Apa macam mana rezeki? Itulah tengah susah sikit lah, tapi insyaAllah rezeki ni Allah bagi. Tak esok lusuh sampailah rezeki tu. Baru waktu kan? Ada orang tanya saya 2 bulan lepas, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya tu? Nanya soalan tu. Saya kata bukannya masalah alamat, masalahnya orang yang duduk ke alamat tu lah. Kenapa pula? Buta dia kata. Pula buta lah. Sebab rezeki ni jangan kita ingat sama macam yang kita nak. Tentu tak sama. Kita mungkin tak dapat. Kita mungkin lah niat hati kita kalau boleh nak kahwin dengan Nilofa. Kok boleh? Mana move on? Nilofa bukan milik kita. Satu-satu terlepih. Mula Mila Filzah. Itu Nilofa kan. Contoh lah. Kan? Tapi kita dapat rumah kita walaupun tak nilai macam Nilofa, tak macam Mila Filzah, tapi sonap mata kita memandang. Dah lah itu, masak pandai lah tu. Itu yang kita nak. Duit banyak, order makan luar, bodoh kan? Air tangan bini kita, jangan poluh-poluh macam ni. Dia rincu lah, nampak serap dia porah kelapa tu. Lomak-lomak, masin-masin sikit lomak macam tu lah. Sedap betul. Ni ya. Dan ni contoh lah. Kadang-kadang kita gamam cari. Itu sebabnya rahsianya Allah Ta'ala bagi mata kita ni tak sama. Mata kita tak sama. Kadang-kadang cakap, cantik betul perempuan tu. Yang sebelah tu, kau butuh. Apalah macam tu. Mata orang berbeza-beza. Lawa kat kita, tak lawa kat orang. Cuba duduk kat bus stand tu. Tengok yang pasangan lalu-lalu tu. Ya Allah, kenapa lelaki muka macam tu? Bini lawa tu. Itu pandangan kita. Kan? Tapi itu ya, pula lelaki yang galap benar ke? Bini putih melapak ada. Nampak urek je lah. Tapi apa tu ni? Macam saya main togo golap lah. Macam mana? Kan? Dalam TV nampak corah, make up. Kan? Putih-putih kapur, dapat RM1 hitam-hitam penganan. Mana orang dapat RM1 tu penganan? Dodol lah. Mahal dodol. Amin. Kan? Jadi salah kita nilai. Kita penilaian kita ni tak sama. Dan tak pun menjadi mutlak penilaian seseorang itu sebenarnya. Itu sebab Nabi sebut kan, semuanya seorang Muslim itu sama di sisi Allah. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Itu ya kan. Jadi macam itulah. Sebelum seseorang itu lahir, telah ditetapkan 3 perkara buatnya. Apakah dia? Yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga umurnya. Ada orang mungkin sudah buat pelbagai usaha tapi jodoh tak ada. Macam-macam cara buat lah.
Dia macam-macam, jumpa orang ni tak mau, jumpa orang ni tak jadi kan? Ada orang tu dia kahwin corai, yang last tu tak corai, tak sampai sebab mati dulu, contoh kan. Ada juga kan. Yang kedua jodoh, dan yang ketiga umurnya. Ada orang mungkin sudah berbagai usaha tapi jodoh tiada, kemudian jodoh yang Allah tetapkan itu telah meninggal dunia atau syahid, dan mereka akan bertemu di dalam syurga nanti. Ada kemungkinan. Jodoh ni saya selalu bagi nasihat. Orang tanya, ustaz tak tahu lah ustaz, doa lah bila lah saya nak kahwin ke. Saya kata jambatan orang tak sama. Saya kata jambatan jannah lah. Ada orang jambatannya pendek, nak tahu jumpa jodoh. Ada orang jambatan tu panjang, nak lama jumpa jodoh, tapi bila jumpa yang terbaik Allah siapkan untuk dia. Macam tu lah, percaya. Ada orang tu jambatan dah lah pendek, banyak kali lah tu. Contoh, faham, tak faham sudah. Macam tu lah kan. Jadi mana kata kan, ada dua penyebab mengapa jodoh seseorang itu lambat. Tu dia, takdir tercipta, kata cerita kan. Ada dua sebab kenapa jodoh orang itu lambat. Yang pertama, bukan berkemungkinan jodohnya berat kerana Allah SWT memberatkan jodohnya. Dan kedua, barangkali kerana sikap seseorang itu sendiri. Wallahu alam, kita tak tahu. Ada orang cakap, kau ni memilih mana? Memanglah, takkan main sapu bangla atau berjalan tu kan. Tapi kalau dah jodoh dia, alhamdulillah, dia nak yang handsome, yang Bollywood. Yang tu saya kata tadi, kita kadang-kadang susah. Kadang ada orang tu bukan dia tak nak kahwin, dia nak pun nak kahwin, tapi bila jumpa dengan orang ni tak jadi, orang ni tak kono, ada yang masalah-masalah dia kan. Jadi pertama kerana Allah memang beratkan jodoh dia, dan ada juga barangkali kerana sikap seseorang itu. Mungkin seseorang itu terlalu memilih atau malas mencari jodoh. Dalam bab jodoh itu ada dua istilah yang selalu kita dengar, iaitu bila kita terjumpa jodoh, dan satu lagi mencari jodoh. Terjumpa jodoh ataupun mencari jodoh. Kedua-dua itu berbeza istilahnya, seperti mana kita jumpa duit. Tentu berbeza situasi dia. Bila jumpa duit atau barang yang benda kita cari, pastinya kita akan mencari yang terbaik untuk kita. Jadi jangan mengeluh, jangan kita komplain, tetapi berusaha, dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, dan sebaliknya teruskan berdoa dan senyum selalu, insya-Allah jodoh itu akan ada pada orang yang belum ada jodoh lah. Dan pada orang yang nak jodoh banyak kali, teruskan doa, lembutkan hati isteri kita. Ini nampaklah surat kayak pengurusi masjid, tolong jangan panggil lagi Samsul Lebat ni, menghasut. Tak ada lah kan. Ini contoh aja. Apapun lambat atau cepat jodoh seseorang itu sebenarnya ialah urusan Allah SWT. Namun umat Islam diingatkan supaya banyakkan berdoa, berusaha mencari jodoh yang ditetapkan, dan bertawakal kepada Allah. Usaha kan. Dan yang paling penting, kita dapat jodoh yang sebenarnya Allah telah tetapkan. Sebab itulah setiap kali kita bersalat, kita akan meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim. Engkau tolong tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, termasuklah dalam hal mencari jodoh, rezeki, dan keberkatan umum. Ada orang dia memang tak boleh nak kahwin, sebab dia fikir kalau aku kahwin nanti siapa nak jaga mak aku, dia kata. Dan dia nak kahwin tu pula dia ada syarat tambahan, bukan hanya baik, bukan hanya ni, tapi dia sanggup susah jaga mak dia. Tu yang kadang-kadang syarat tu yang jadi tak ada perempuan yang nak kat dia kadang-kadang. Leceh lah, tak nak lah kadang. Itu sebabnya saya terangkan tentang nafkah gitu. Saya terangkan tentang nafkah. Saya kata, orang lelaki kena ingat, dia tak boleh guna ayat dia cakap dengan isteri dia, saya ni anak sulung, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Bab nafkah, no. Bab nafkah tetap isteri dulu baru mak. Kena ingat. Sebab mak kita ada suami dia. Ingat ya? Bukan makna tu kita boleh biarkan mak kita. No, maksud dia bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anak baru mak. Melainkan dalam bab darurat, contoh mak sakit.
abang tak dapat bagi nafkah bulan ni, sebab mak nak operate, abang tarik duit ni bantu mak operate dulu, contoh. Yang tu perempuan pun kena faham tu lah. Tapi yelah, kalau orang perempuan kadang-kadang bila lelaki, abang dia nak lelaki, abang kena utamakan mak abang. Abang tak boleh utamakan awak tau, mak yang lahirkan abang. Kalau isteri tak reda, lelaki tu berhutang. Itu yang menyebabkan lelaki sebelum kahwin fikir dulu. Selama ni kita jaga mak kita, kita dapat isteri, adakah sama-sama akan boleh jaga mak kita tu? Tu lah. Dapat isteri abang, tentang nafkah saya abang tak payahlah panik-panik, saya kan kerja. Mak abang pun mak saya juga. Pak, susah nak cik perempuan macam tu. Ada tu ada lah. Kalau bah putra perdana, insyaAllah ada. Tapi lain belum tahu dia kan. Macam tu lah. Jadi mana tu sebabnya orang lelaki kena fikir tanggungjawab dulu. Dia cerita terang saya macam ni lah, saya suka kat awak, saya berharap sangat awak boleh jadi isteri saya. Tapi satu saja, apa dia, saya dah seorang mak yang perlu dibela, perlu dipelihara, perlu dijaga, yang kasih sayang. Mak saya tak sihat, sanggup tak awak bersusah dengan saya jaga mak saya? Contoh ya, tu yang jadi tu. Ni ikut cakap awak tak cakap pun sebelum kahwin ni, mak awak ni ada sakit lah, kena jagalah apalah. Dalam bab jaga mak sakit, mak ayah sakit ni, suami isteri kena faham. Suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami. Ya. Dan suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah dia. Tapi suami boleh cakap ni, abang suami kan, abang tak bagi awak jaga mak awak duduk kat rumah ni. Isteri ikut cakap suami, isteri lepak kepala, suami berdosa. Faham tak maksud dia? Itu sebabnya banyak perkara kita perlu ambil kira. Itu yang kadang-kadang menyebabkan lelaki yang betul-betul nak jaga mak dia akan hati-hati betul dalam bab ni. Dia akan pastikan perempuan tu faham keadaannya. Saya ni yang jadi lambat kahwin, dia tanya, awak ni bagus semua, saya tengok kereta dah ada, rupa handsome, saya awak tak kahwin lagi? Untuk makluman awak, saya tak kahwin lagi sebab saya jaga mak saya. Saya pun susah nak cari orang yang sanggup susah-susah sama dengan saya jaga mak saya. Perempuan tu faham. Kenapa awak tak nak kahwin lagi? Sebenarnya saya ada penyakit. Apa dah? Penyakit tu tak. Awak sakit apa? Saya tidur kan, jaga-jaga dah kat zoo negara. Dia tidur bukan berjalan, dia start kereta, bawa kereta dah. Dia punya mengigau tu, bawa kereta. Punya tahu kan, tahu orang mana cakap. Abang ni sebenarnya ada satu masalah. Apa dia? Abang ni gagap dah. Ni elok, dengan perempuan elok tak gagap dah. Tapi orang lain gagap, dia takut awak malu pula, saya ni gagap. Cakap tu kita orang, jangan malu, cakap dia. Elok tu kita orang tu kan. Macam tu lah. Tu sebabnya bila orang pergi meminang kan, kalau tawang-tawang hajat di hati kan, orang ni 9 atau adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak diwanungkan. Bila meminang tu berpantun bagai hajat di hati ni bosan ni, nak menyunting bunga di taman. Maka mama mana dia tahu kita kerja jaga nursery teh. Ayo bungku tu tak faham dah bunga di taman tu pun. Tak maksudnya bunga yang hidup di rumah ni. Kamu dia fikir, alah dia nak meminang. Yang mana satu, wah dia balik. Itulah bunga yang dah lama tak disunting orang. Berlari emak agak apa? Emak dah lama tak kahwin. Bukan emak yang berlari, emak terasa dia dah lama tak pernah sunting dia itu. Cakap tu orang, okay, mana anjing nyalak dari situ dia awak manjik, sesuaikan tompek itu. Kalau kawan tu tak faham nak masuk, cakap tu orang, ni nak meminang ni anak sulung dalam keluarga ni, cakap tu orang. Anak sulung lelaki biar betul. Ya kau cek balik semua.
Oh, maknanya nombor 2 kan, sulung perempuan. Sulung perempuan. Siapa nama Tengok nama catatan. Betul tak? Betul. Iya, kadang-kadang main. Orang dulu tu cukup berhemah. Prosedur tata cara adat beradab kan? Iya, kan? Jadi contoh yang menunjukkan jalan yang lurus itu ada mencari jodoh, rezeki dan keberkatan umur. Itu sebabnya kalau kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur aku dengan segala keberkatan, segala kebaikan. Murahkanlah rezeki aku ni dalam segala keberkatan. Itu yang paling baik. Ni Gomah minta panjang umur, tak lapik doa. Panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Panjang umur nyusahkan orang apa? Kan? Aduh, mati lagi baik. Itu kau minta panjang umur. Sebab kalau ucapan hari lahir, saya selalu akan berucapan, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu paling baik sekali doa. Dan kalau kita tak sihat sekalipun, kita tak tahan dengan sakit dan penyakit kita, jangan kita cakap, ya Allah matikan aku ya Allah. Jangan. Itu salah. Yang boleh serah pada Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, jika hidup itu baik bagiku, sembuhkanlah aku. Sekiranya kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Makna option itu tetap bagi ke Allah. Ya? Maknanya Allah akan tunjuk jalan. Kita minta Allah tunjuk jalan yang lurus, Allah tunjuk jalan, kita kena usaha. Maka usaha mencari jodoh itu hukumnya wajib. Bagi seorang lelaki, dia perlu cari jodoh untuk dirinya sendiri. Tapi bagi seorang wanita, ayahnya bertanggungjawab untuk mencari jodoh untuk dirinya. Kalau dah cari. Budak sekarang pandai. Itulah saya dah kawan-kawan kat pejabat. Ayah nak cari ni. Ayah dia tanya, kau bila nak kahwin ni? Kau tak ada ke kawan kau kat pejabat tu? Ada seorang. Siapa dah? Ada gambar? Tengok. Handsome macam abah kau. Ya kan. So nak dia datang Minang dah. Nak tunggu apa ni? Nanti lama. Tu bezo kan, orang Islam ni dengan orang yang bukan Islam. Tengok pemain-pemain bola sepak tu yang luar negara. Anak dah 3 orang kahwin dia dah. Dan bila wartawan tanya, bila nak kahwin? Kami belum terfikir lagi nak berumah tangga. Pelah otak tu. Anak 3 orang. Bayangkan kan, dah letak nama dia tu, anak tu. Itu beza kita ni menganggap pernikahan ni sebagai satu ikatan yang suci. Bukan untuk main-main, bukannya try and error, bukannya tempek kau. Akhirnya anak tu nak jadi apa? Dan kita ni memelihara keturunan. Kan? Tu dia. Kan? Jadi ayah carilah, tanya. Suruh dah dia Pinang tu ayah tengah mood okey ni. Besok mood tak okey, besok siapa Minang apa tolak? Mana kau nak? Dah tahu. Sajuk lah kan. Panduan mencari jodoh dalam Islam, sabda Rasulullah SAW, wanita dinikahi kerana 4 perkara. Hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Maka pilih yang beragama, berpegang dengan tuntutan agama, pasti engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tengok li jamaliha, tengok kecantikan. Maknanya Nabi suruh tengok juga. Cantik kat mata kita. Cantik ni subjektif. Kan? Kenapa kena cari yang cantik? Sebab nak mengandap muka bukan sehidup. Semua hidup, hari pertama kau dah menyampah tengok muka macam mana? Payah kan? Tapi orang dulu mana ada tengok-tengok muka? Orang dulu gambar pun tak ada. Tapi bahagia mereka sudah. Mereka bercinta selepas kahwin. Dan bercinta pun tak ada cakap I love you, you love me dah dulu. Tak ada. Elok mereka sudah. Kan? Kedua, hartanya bukan sebab boleh mengonjolkan hartanya tu, tapi sebagai satu sandaran, maknanya adalah backup. Yang ketiga, keturunan yang baik-baik. Abah, imam, mama, Bilal mandi jenazah, adik-beradik semua tahfiz Quran. Baik betul. Contohlah keturunan ni. Yang ni lawyer, ni engineer, ni apa? Bagus-bagus betul lah anak-anak tu. Contohlah kan. Yang seorang tu lah penceramah. Contoh lah. Dan lepas tu tengok dari segi agama dia. Dan Nabi kata, kalau tak ada pun pilihlah beragama. Kalau yang lain tak ada, paling tidak agama tu kena ada. Sebab apa?
muka tak lawa boleh jas. Masa mula kahwin muka selenga, tapi bila kahwin ada rezeki macam cangkrim ditonyoh, pegang kulit hidungnya marin talotak macam mana mula nak tertanggal lah. Mancung kan, menjongket hidungnya, koningnya jadi lawa kan. Koning Samsul Debat ni ada orang tanya, dia Samsul Debat cukup koning tak? Adik-beradik saya macam ni koning koning perempuan deh, lantak lah, dan jantan kan. Yo, kan. Dari segi hartanya, kadang-kadang mungkin kita kahwin tak ada apa-apa, tapi Allah janjikan ada rezekinya pada orang yang berkahwin. Jangan risaulah, kahwin ada rezeki dia. Jadi kan, cuba kau cakap dengan mak kau macam tu, memang sepak kau mak kau. Jadi kan, mak tak dengar ke ceramah tadi, kau tak cakap kahwin tu ada rezeki, semua bersenangnya kau cakap. Mak kata kan, mak kata tak cakap, tak, belajar dulu kan, sampai masuk nikah lah kan. Jadi mana kata dari segi apa, dari segi harta mungkin dengan ketaatan kita pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Dan begitu juga kan, dari segi keturunan, katalah dia keturunan yang tak baik, mak dia bukan orang yang baik, ayah bukan orang baik, tapi berkat ketaatan kita, jaga sembahyang, jaga hubungan rumah tangga, ikut sunnah Nabi, maka kita berjaya melahirkan keturunan yang baik-baik. Itu dia sebenarnya. Kita jangan hukum orang, mak ayah kau macam ni, mak kau dan tanah kek kau tak ada lah, kau tak boleh percaya dan contoh kan. Sebenarnya tu, tapi pesan saya lah, pesan saya, ramai juga hari ni yang nak berkahwin campur. Maksud berkahwin dengan bukan Islam, bawa masuk dalam agama kita. Tapi mak ayah nasihat saya lah, kalau orang yang nak kahwin tu dinasihatkan, suruh dia belajar agama dulu baru kahwin. Banyak berlaku, terutama bawa Muhammad bin Saleh, Mak Saleh lah, orang putih. Dia kata besok dah kahwin, pandailah saya ajar dah. Tak ada, percaya cakap saya. Kita yang sekarang ni yang pun kadang-kadang tak ada masuk lah. Macam mana kau fikir kau kahwin sok kau ada masuk? Itu sebab pada awal basic kita tak nak, kalau boleh kita nak biar sampai satu tahap. Dia belajar agama tu, contoh bagilah 6 bulan dia belajar agama. Lama kelamaan dia berjaya letakkan dalam hati dia, dia bukannya masuk Islam sebab nak kahwin, tapi dia masuk Islam sebab dia dah mula kenal Allah. Itu yang penting. Banyak berlaku, menangis dia kata, saya macam mana saya nak buat Ustaz, anak suami saya tak nak sembahyang. Dia kata dulu you yang paksa I masuk Islam. Itu cerita dia, ini pesan betul dia cakap ni. Banyak berlaku. Kadang-kadang suami, kadang banyak juga kes suami kahwin dengan isteri yang masuk Islam, isteri lagi taat pada suami, banyak juga. Sebab pentingnya pendidikan agama ni kan. Jadi bila kahwin tu tengok berapa ramai yang kahwin kerana Allah, berapa ramai yang kahwin kerana Allah. Kadang imam nak menikah tu, sebelum menikah ni saya nak tanya dulu soalan basic, soalan mengucap rukun Islam berapa, rukun iman. Okey lah, nak tanya satu soalan lagi, kenapa kau nak kahwin ni Jang? Mak bising. Mak bising. Mak ni memang bising. Buat macam mana? Masa bila mak tak bising ni tak? Mak itu orang kahwin, dia tanya bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je nak kau. Bila nak nak perempuan? Akhirnya dapat nak perempuan, beranak ai kau dan salah pula beranak. Mak memang macam tu, tak pernah puas hati itu lah. Tapi kita tak payahlah kasih hati, mak memang macam tu ya. Dia seorang tu, kenapa kau nak kahwin ni Jang? Kan kawan Nabi kahwin lah imam, tinggal saya seorang yang belum tu. Salah niat tu. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah, bila kau nak kahwin? Jadi dibimbangi disebabkan alasan itu, maka perkara-perkara penting untuk kita ambil kira untuk berkahwin tu tak ambil. Kenapa kau nak kahwin? Kau kan pernah anak perempuan tu lagi tu. Geram berapa lama? Siapa dah tak geram? Macam mana? Itu cerita. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Imam,
Saya nak kahwin ni kerana Allah. Wah, apa? Dapat je tu sojuk hati. Dan biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu. Yang faham, tak faham sudah. Okay. Kan? Dia dah tak ada alasan lain bini mu. Sampai hati abang, tergamak abang bahasa macam ni. Kenapa abang kahwin? Kerana Allah. Apa lagi jawapan tak lagi? Dan begitu lah orang perempuan hati-hati ya. Orang perempuan tak, yang ni saya faham. Orang lelaki kena ingat sunnah kahwin ni adalah yang paling sunnah, yang paling besar adalah adilnya itu. Adilnya ni dalam keadaan kadang-kadang mungkin kita adalah, mestilah manusia tak sempurna, ada benda yang menyebabkan tak berlaku keadilan, tetapi yang paling penting isteri itu boleh redha dengan suami dia. Itu penting. Kalau tak bala dengan bukan senang. Ini bangga boleh kita beli je, tak bodoh. Siap tampah t-shirt, beras kita beli, eleh kecoh. Mana ada berdiri, boleh kita beli je kan. Beliau deh kan. Tadi ada yang komen ke Facebook dah. Dia komen, boleh dia beli deh, tapi perempuan yang tak nak nasi deh. Dia macam ada alasan. Perempuan tak nak nasi ke okey tu. Ni boleh lelaki beli, duit bini lagi tahu. Kan? Jadi apa pun cuma tinggal lagi hati-hati terutamanya kaum wanita kena hati-hati. Kita bukanlah menggalakkan, bukanlah kita menafikan, bukanlah kita apa. Kita faham orang perempuan ni dia terasa hati dengan suami kalau suami ambil tindakan berpoligami. Tapi orang perempuan kena faham, hati-hati dalam kita menentang. Yang kita tentang biarlah botol, sebab bukan hukum tapi mungkin pelaksanaannya. Ada kelemahan pada manusia. Jangan kita sebut poligami itu dulu je lah, mungkin zaman Nabi dulu okey lah, zaman sekarang tak sesuai. Jangan cakap macam tu. Bila seolah-olah kita nak mempersoalkan hukum yang Nabi bawa kayak kita ni sesuai tak sesuai pula pada zaman-zaman tertentu, jangan kita buat. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita terlampau marah, kadang kita cakap macam tu. Sedangkan ini adalah hukum Allah. Ya, hati-hati. Ya, dan orang lelaki pula jangan mempergunakan macam mana pun kita ni bawa, kadang-kadang mesej yang kita sampaikan pada masyarakat tu tak betul. Berapa ramai orang berpoligami tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab dari segi nafkahnya, dari segi membiarkan kebajikan anak-anak dan isteri. Kadang-kadang itu yang jadi kan? Banyak. Jadi benda-benda macam itulah yang merosakkan. Tapi jangan kita keliru, itu bukan masalah hukum, bukan masalah apa, itu masalah manusia yang tidak melaksanakan hukum Islam. Itu cantik dah kan. Saya kira orang yang pergi masjid ni dia faham, insyaAllah. Kadang ada orang dia main logik je kan? Dia main logik. Ada aja yang bahagia elok kan? Ada perselisihan itu biasa, tapi jangan kita cari. Kau tengok dia kahwin dua tu masalah, kau tengok ni masalah. Kita cari memang ada. Tapi apa yang kita yang bini seorang tak ada masalah, ada je masalah kan. Sebab kita ni manusia kan? Ada cemburu, ada perasaan terlalu gembira, ada masanya sedih, itu biasa kan. Jadi maka dalam hadis yang saya bacakan tadi kita dapat tahu bahawa jelas menunjukkan wanita dikahwini atas 4 perkara. Dan bila seorang wanita tu hendak berkahwin dengan lelaki, panduan tersebut boleh digunakan, tapi ia bermula daripada agama dulu sepatutnya. Agama tu baru tengok yang lain-lain. Ya, utamakan agama dulu. Ini dia baca gaji kau berapa? Adakah itu asas kebahagiaan? Tak. Punya dahsyat pakai kod datang kan? Tali leher basah sejadah. Hana gaji ni kan? Janganlah kita tengok apa yang terzahir saja kan? Tengoklah juga dari segi yang paling penting sekali, tengok apa? Adab. Tu tengok. Dia nampak orang tu koncang, dia bercakap. Dan bila cakap tu elok, bahasa keluar. Pakcik saya, pakcik,
Mula-mula tu menyampah, kita tengok dah. Dia ni nak baik-baik dengan dan kan. Tapi lama-kelamaan tengok, dia ni memang baik lah. Dengan semua orang dia baik, kita tengok. Bagilah masuk. Kan? Tapi kalau datang rumah kita tu memanglah jangan cari warna kan. Kenalah tengok dulu. Kau belajar dulu, belajar agama tak? Tanya agama. Belajar agama tak? InsyaAllah belajar je. Ya, bila last kau ngaji? Belajar satu je. Nak tu semua soalan tanya tu. Kadang ada yang bangga tu, abah lu belajar satu dah khatam dah. Lepas tu, tu lah sekali kita. Kadang kan tu penyakit itu kan. Macam mana nak jadi imam anak saya ni? Masa mula-mula datang rumah memang elok. Makcik, saya tak boleh tengok muka orang yang macam makcik ni. Lah, kenapa pula? Teringat kat mak saya. Oh, ceh dia. Tiba-tiba saya rasa hatinya sebab teringatkan mak saya. Jarang jumpa mak tu. Itulah. Jauh ke kampung. Mana pucung bodoh. Okey. Kan? Minum air. Sadap batu air ni makcik. Asah. Ini bawa air kosong. Belum air lain. Nak. Tu basuh tangan tu. Habis minum. Punya tahu kan. Tu jangan cari orang lah. Makcik nak tanya sikit. Tanyalah. Zuhur dah masuk belum? Ya Allah baik. Budak. Pukul 10 dah tanya. Pakai gila pukul 10 tanya Zuhur. Tu semua poning yang cahaya kan. Bagi peluang lu. Uji dulu. Tanya berburak dengan dia. Dengan berburak kita boleh tahu. Lepas satu lagi waktu makan. Kita boleh tahu dia makan tu tertib tak tertib. Kadang-kadang orang waktu makan buruk panggil. Ya Allah. Membubu nasi kan. Kenapa betul ni jang dah. Tu lah. Lampak lauk sadap lah. Ambil sikit-sikit. Kan. Makan sampai tersandar. Rumah orang tu. Nampak? Adab. Nampak? Lepas tu bila makan tu pula kan. Dia takkan makan ini. Lotak nasi sampai burak tu. Zap tu sanduk letak pinggan dia. Nampak? Habis. Tu semua tengok tu. Nampak? Kalau tu kau tahu kan. Ingat senang kau kahwin ni. Susah tu. Kau lekor dia bercinta kan. Kau tahu. TikTok ni. Tapi baguslah kan. Belajar adab ni penting. Orang sekarang ni kan kurang sikit. Kau tengok balik. Lepas tu bila makan ni kan. Kalau orang tua dulu pantangan tu kan sampai koring pinggan tu yang bila basuh tangan tu basahkan sikit pinggan tu. Tengok lah. Punya baik adab orang sini. Tengok lah. Mana? Beralih cawan ni. Ini adab. Walaupun tak kono pasangan tu. Kan? Jenis lain pilih tu. Tapi nak tunjuk kan. Bila bulu ke orang. Jemput minum. Dia sapu capai macam ni kan. Terima kasih lah banyak. Jadi bila dia minum tu kan. Bila dia minum tu kan elok. Itulah. Yalah. Yo betul. Lepas tu letak pun elok. Ni nak je ni lah. Jemput minum. Macam bagi air todi lah. Nak betul-betul lah. Orang tua-tua dulu kepantangan kan. Tanya lah orang lama. Betul tak ni kan? Kepantangan bagi kalau tak ada tapak ni. Kadang dibalik ni. Macam miskin pun apa cari alih ni? Cari alih. Daripada dapur dia buat macam ni lah. Tu sebab bawa dulang. Bawa lah. Semua tu. Semua tengok tu. Jangan main. Kan? Diorang kata makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kat kata Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Pagah adik budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah. Pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah. Duduknya beradab. Pagak bersantun. Hello. Assalamualaikum pakcik. Cik sihat cik. Alhamdulillah. Syukur. Belajar agama kat mana ni? Adalah Alhamdulillah. Saya belajar di luar pakcik. Saya tak belajar kat sini. Oi, kat mana? Saya belajar di Mesir. Allah.
Abah masih wow, Abah aja lah. Ini aku cuba ni kan. Oh, pandai lah ni. Tak adalah pakcik. Ramai lagi orang lagi pandai daripada saya. Mau tengok. Merendah diri dia nampak. Tu Imam Malik kata, ilmu biar sikit. Tapi jangan tak ada adab. Bila datang kan, jemputlah duduk. Kek lantai duduk. Weh, duduklah kek sofa ni. Saya hormat orang tua. Oh, tak orang kenal tak. Kan, dia mungkin nak ambil hati lah kan. Kan. Tapi adab penting mustahak. Jangan main-main. Makanlah. Tunggu apa lagi? Pakcik tak makan ke? Ya, pakcik tak makan. Macam, tak apa ke saya makan, pakcik tak makan. Makanlah. Pakcik pun boleh makan. Pakcik kita makan sama Kita makan sama betul. Makan. Pakcik tak makan. Baru makan. Tanya pakcik, betul tak? Bohong. Mana ada makan tadi tu dah. Mak belah pun. Ayolah makanlah sekali situ kan. Panjang lagi nak cerita bab adab ni. Panjang lagi kan. Ya. Jadi kalau kita pertama tengok agama yang mana wanita perlu cari lelaki yang soleh, tak salah meminang lelaki kerana dalam Islam dibenarkan. Kemudian lihatlah solatnya. Kalau lelaki tu boleh jaga solatnya, insya-Allah dia boleh jaga kita. Kalau tak jaga solat, tak jaga tiang agama, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Bagaimana? Carilah keturunan yang baik. Kemudian jangan lupa cari juga sebab hartanya. Nah begitu juga barulah yang terakhir, barulah tengok rupa. Kan? Jadi kesediaan kita ni, meskipun jodoh itu ditetapkan oleh Allah, namun sebagai hambanya, macam saya sebut tadi di awal tadi, kita masih boleh berusaha dan berdoa untuk jodoh kita. Dan sebenarnya persoalan perkenaan perlu dilihat dari aspek kesediaan seseorang itu dulu. Pertama, berusaha mempersiapkan diri daripada aspek intelektual, fizikal dan spiritual untuk mendalami ilmu dan adab untuk mengharungi alam rumah tangga. Ilmu dan adab. Kadang-kadang adab ni jangan ingat adab dengan mak ayah saja. Adab dengan bapak mertua, mak mertua saja. Tapi dah kahwin, adab dengan isteri pun ada. Adab isteri dengan suami pun ada. Tu kena faham. Tak boleh pukul rata. Saya dah jaga hati mak awak tu kira-kira banyak cerita. Jangan macam tu. Bersikap terbuka dengan ibu bapa, keluarga atau kawan-kawan dalam perbincangan berkaitan jodoh, selagi mana tidak melanggar syariah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak terlalu memilih jika ada calon yang memenuhi syarat yang digalakkan oleh Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, jika ada yang meminang dan kalian redha dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah. Jika kalian tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah di bumi dan keburukan akan meluas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kan? Maka akan ada juga soalan di dalam hati kita bertanya, kan? Bahawa apakah dia jodoh kita? Jadi bagaimana tanda-tanda jodoh? Antaranya adalah kita merasa tenang bila melihat kepadanya. Oh, tenang saja. Dan begitu juga kita melihat banyak persamaan antara kita dan dia, dan akan merasa yakin yang dia itu ditakdirkan untuk kita apabila melihat keimanannya. Ibu bapa merestuinya dan segala urusan kita dipermudahkan. Tengok kayu ukur jodoh ni, dan macam mana nak tahu tu jodoh kita ke tidak? Pertama, kita rasa tenang melihat dia. Kedua, berdegup jantung kita. Mungkinkah dia jodoh kita dengan tahap persamaan tu ada? Kadang-kadang ada sikit beza. Tak apa. Kok sama semua kan bangih pun sama. Paning ke mana? Suami bangih, isteri tu dia sabar sikit. Baru dia lengkap. Bila lelaki bangih, yang paling penting, isteri boleh redakan. Dia gosok belakang suami dia. Sabar bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waduh dia. Contoh kan. Kemudian banyak persamaan. Yakin kita ditakdirkan bersamanya dengan melihat keimanannya, dan ibu bapa merestuinya, dan segala urusan dipermudahkan. Untuk meyakinkan bahawa dia adalah jodoh kita dan memenuhi semua dikatakan tadi, tidaklah menjadi satu halangan, malahan digalakkan kita melaksanakan solat istikharah bagi memohon petunjuk daripada Allah. Ini pun saya nak pesan juga. Orang yang nak buat solat sunat istikharah, sebaik-baiknya
kita sebelum nak servis kereta, elok kita cuci dulu minyak yang sedia ada dalam tu. Maknanya buat dulu, mungkin dalam 3 hari ke seminggu, buat dulu solat sunat taubat. Lepas tu baru buat solat sunat istikharah. Dah cuci dulu, tak malu kau minta Allah tunjuk macam-macam. Perangai kita macam-macam juga. Taubat dulu, solat sunat taubat dalam seminggu, lepas tu buat solat sunat istikharah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan apa yang baik untuk kita. Kan? Jadi so banyak dia nak cerita ni, mungkin kita kena panggil lagi lah, lain kali. Aku 9 dah lah tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, apapun kita boleh usaha. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam bab jodoh boleh kita berusaha. Memang betul kan, takdir ni kan, takdir Allah Ta'ala bagi kat kita ni betul lah tu, tapi bukan bermakna kita tidak boleh berusaha. Oh, kira mati lah ni dah. Contoh kanser, doktor ramalkan dia 3 bulan lagi hidup. Betul. Betul, doktor boleh ramal, tu jangkaan dia. Tapi berapa ramai orang yang diramal 3 bulan tapi bertahan 3-4 tahun lagi. Steve Jobs yang dulu, yang pencipta Apple, iPhone kan. Tengok dia macam mana. Dia diramalkan tinggal berapa bulan, sekali sampai masa tengok diagnose, elok pula sel kanser tu. Bertahan lagi berapa tahun. Itu sebagai contoh lah. Jadi jangan kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mata Allah sekalian, itu saja daripada saya pada malam ini. Ucapkan terima kasih banyak. Kan? Sebab kata orang tu, budak-budak membuatkanlah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan ada masuk dekat depan sana tu, ada satu meja ajaib. Meja tu ada barang, bukan untuk diambil, untuk dibeli. Kan ada main sahur, buat balik kan kacau je kan. Akan tanyalah. Yang pertamanya, kuih semprit air tangan omak saya. Yang heboh kena gitu kan. Habis stok yang ni saya bawa daripada Terengganu. Ada stok dari Terengganu saya ambil. Sebab ada orang sini banyak minta. Kan? Kuih semprit tu, kuih semprit kampung. Omak saya tokan satu-satu tu. Kan? Jadi memang terbaiklah arwah Datuk Nasi Wahab dulu makan bergonang.